Hello, tes, 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 tes. Jelas tak suara saya? Kalau jelas, boleh bagi reaksi sikit. Okey, terima kasih kepada Muhammad Aziz. Okey. So, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lepas mic ni, jelas tak suara saya? Hello, tes, tes, tes. Okey, alhamdulillah. Sebab saya takut kalau saya pegang payah sikit lah lenguh tangan. Kalau lepas pula takut tak jelas suara nanti. Okey. Okey, terima kasih. So, hari ni kita sembang santai je. Kita bincang pasal SSD dan RAM. So, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang menonton. Bagi yang masih menonton, saya minta boleh sebar-sebarkanlah link live ni kepada rakan-rakan. Mana tahu nanti diorang tahulah macam mana pula apa diorang pilih SSD ataupun RAM. Adakah pilihan mereka tepat ataupun salah selama ni? Okay, wah. Okay. So, tajuk kita SSD versus RAM. Mana yang perlu di-upgrade dahulu? So, yang akan dibentang oleh saya sendiri. Okay. Di live ni kita akan dapat mengetahui apa itu RAM dan SSD. Of course lah, kalau kita pilih, kita mestilah tahu apa itu pilihan kita, ciri-ciri pilihan kita. Kalau kita tak tahu, mungkin keputusan kita yang kita buat tu tak akan merasakan apa-apa langsung, yang akan membolehkan buat kita rasa menyesal kalau kita tak kenal dulu apa pilihan kita. So, yang pertama, mengetahui apa itu RAM dan SSD. Yang kedua, mengetahui sebab kenapa ramai yang nak upgrade laptop dan PC. Yang ketiga, kesan upgrade RAM dan SSD. Setiap apa yang kita buat, of course ada kesan dia. Kesan baik, of course, kalau kita upgrade RAM dengan SSD, ada kesan baik dia. Yang terakhir, dapat mengetahui pilihan yang mana perlu didahulukan. So, seperti apa tajuk kita pada hari ini, SSD versus RAM. Mana yang perlu di-upgrade dahulu. So, sangat berkait dengan poin yang keempat tu, dapat mengetahui pilihan yang mana perlu didahulukan. Okay. So, kita terus ke poin yang pertama. SSD. SSD kalau nama panjang dia ialah Solid State Drive. Kalau RAM pula Random Access Memory. SSD dengan RAM ni fungsi dia lain sikit. Kalau SSD dia sama dengan HDD. Cumanya dia punya point kat sini ialah lebih laju dari HDD. Dia kalau lebih laju, of course lebih mahal daripada HDD untuk saiz yang sama. Contoh kalau saiz HDD tu 500 GB. Kalau SSD pula kalau 500 GB harga dia lain. Sebab apa? Sebab dia punya kelebihan itu sendirilah. Nanti saya akan terangkan sikit. So, kat live ni saya terangkan pasal SSD dengan RAM ni sikit-sikit je. Saya tak terangkan banyak-banyak sangat. Kalau nak terang lebih pasal RAM, boleh tengok live Jimo sebelum ni. Kalau nak tahu pasal SSD pula, boleh tengok live Syawal. Saya hanya ambil input daripada diorang juga, diorang punya live tu. So, inilah rupa SSD. Yang bawah tu, yang besar tu HDD. Yang kecil sikit tu SSD. Yang tu jenis SATA punya. Kalau RAM pula, yang panjang tu untuk PC. Yang pendek tu, yang ada 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 tu, itu untuk laptop. Saya harap anda semua dapat bezakan lah.
Macam mana kita nak bezakan? Boleh tengok live demo. Okey. SSD, okey, apa yang saya cakap sebentar tadi, yang petak tu, yang besar tu HDD, yang kecil sikit nipis tu SSD. Kalau dalam HDD, dia ada piring dia tu. Yang piring tu lah yang akan cari kita punya file, kita punya data bila kita nak cari. So, piring tu akan pusing, akan jumpa. Beza dengan SSD, dia ada chip-chip ni. Chip-chip ni ada fungsi-fungsi mereka tersendiri. Nak tahu lebih fungsi ni, boleh tengok live Syawal. Saya takkan terangkan banyak sangat. Sebab apa? Dalam live ni kita nak fokus. Adakah pilihan kita untuk upgrade laptop ni, pilihan untuk kita upgrade SSD dahulu ataupun upgrade RAM. Okey. SSD dia ada banyak jenis. Macam saya tunjuk sebelum ni, yang ni jenis SATA punya. Kalau yang ni, yang bawah tu jenis M.2, NVMe lah. Ada yang panggil NVMe, ada yang panggil M.2. Kalau yang jenis SATA ni, untuk laptop-laptop yang berkeluaran sebelum 2015. Kalau selepas 2016, dia ada laptop-laptop ni dah tak ada dah rasanya. Kena tak ada, ada kurang guna jenis SATA punya. Dia, kalau yang lepas 2015, dia orang guna jenis M.2. Sebab apa? Dalam laptop diorang ada slot untuk M.2. Tapi saya tak nafikan, ada juga yang keluaran baru-baru ni, maksud bukan baru lah, yang 2015 ada yang masih menggunakan jenis SATA punya. Sebab apa? Diorang ada port CD diorang. So macam yang kita orang buat sebelum ni, kalau dalam laptop tu, laptop customer kita orang, diorang nak upgrade RAM, upgrade SSD. Kebetulan dalam laptop diorang tak ada port untuk M.2 ataupun port lebih untuk letak HDD lah. So apa yang kita orang buat, kita orang gunakan tempat letak CD tu, kita orang buang, kita orang tukar kepada KD. KD tu kita orang letakkan hard disk dia, tempat hard disk yang lama tu kita tukar kepada SSD dia. Supaya kita jadikan dia punya SSD main storage dia. So kalau kita jadikan main storage dia, so boleh laju lah demi laptop ataupun demi PC. So kita akan tengok kat sini. Ya betul. Betul Cik Osman. Memang jauh beza dia. Kalau nak lebih tengok, boleh tengok YouTube perbandingan dia punya kelajuan HDD, SSD SATA dengan NVMe. Memang laju. So NVMe dengan SATA ni, dia punya harga pun lagi mahal NVMe. Sebab apa lagi mahal? So kita tengok kat perbandingan speed dia, memang lagi laju. Tapi dia punya fungsi masih sama. Jangan risau, jangan rasa macam cemburu sangat kepada siapa-siapa yang laptop dia tak ada slot untuk M.2. Jangan risau. Anda masih lagi dalam tahap kelajuan laptop anda. Kalau anda tukar kepada SSD untuk SATA ni lah. Harga pun memang mahal. Kalau nak tengok harga, boleh tengok kat Google. Semua di ujung jari. Saya tak tunjuk untuk live ni, saya tunjuk harga orang. Sebab setiap kedai ada harga-harga mereka sendiri lah. So saya tak tahu nak estimate macam mana harga diorang. So ini RAM. Yang belah kanan tu RAM PC. Yang belah kiri ni RAM laptop. Saya dah bagi label bawah tu. RAM laptop dengan RAM PC. RAM laptop dia lain, RAM PC pun lain. Sebab dia punya slot diorang berbeza-beza. Untuk laptop, macam ni lah bentuk dia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 chip dia. Bentuk dia petak. Kalau yang RAM PC ni lagi panjang. Yang saya tunjuk RAM laptop ni, ini RAM untuk DDR3. Untuk DDR4 saya cuba, tapi saya letak yang DDR3 je. Sebab gambarnya lagi clear lah. So next, kita ambil point kedua. Sebab kenapa nak upgrade? So of course, ini point utama kita, performance laptop PC tidak berada di tahap memuaskan. So itu memang jawapan yang betul lah. Bukan jawapan yang betul. Ini saya rasa memang setiap laptop ni kalau dia nak upgrade, of course point utama dia nak tukar, nak upgrade, performance laptop dia kurang daripada apa yang dia nak lah. So itulah sebab kenapa dia nak upgrade laptop. Bukan upgrade laptop, upgrade dia punya SSD ataupun RAM lah.
So seperti gambar bawah tu gambar kura-kura. Kura-kura lembab sikit. So sangat berkait lah dengan kita punya performance laptop sebelum kita upgrade. Tapi kita nak upgrade apa kalau kita nak lajukan tu? So ini antara kesan-kesan kalau kita upgrade SSD dan kita upgrade RAM. Dia punya perbezaan memang sangat ketara. Kalau kita upgrade RAM, dia punya kesan macam ini. Kalau kita upgrade SSD, kesan dia macam ini. Kalau kita upgrade RAM, dapat run pelbagai app atau software dalam satu masa tanpa risau pasal hang. So kalau macam sebelum ni, sebelum kita upgrade RAM, kita selalu buka Google. Buka Google, kita nak tengok yang baru ataupun nak banyakkan sikit, kita buka new tab. New tab pula, apa ni window. Ada window pertama kita tengok YouTube. Window kedua tengok Facebook dan pelbagai lah. Macam ada yang nak tengok FB ke, dia tak akan tengok daripada satu saja, dia akan tengok pelbagai. So kalau kita nak tengok tu lebih dengan cara lancar, mungkin dengan RAM, kalau kita upgrade, pilihan yang tepat. So yang poin kedua pula, boleh run software yang berat macam Adobe Photoshop, AutoCAD dengan senang. Kalau kita ni kerja designer ke, kalau macam Photoshop tu, dia memang berat. Kalau kita punya RAM basic 4GB je, memang akan sangkut-sangkut lah. Ditambahkan lagi kalau kita RAM 4GB, lepas tu kita punya storage jenis HDD. Memang lagi lambat. Tapi kalau kita upgrade RAM macam mana pun, tinggi macam mana pun, dia memang tak hang, tapi akan slow lah. Nampak tu keluarnya, memang lambat, slow. Itulah sifat RAM. RAM tu dia sifat dia, bukan sifat dia fungsi dia sangat berkait dengan dia punya nama. RAM, Random Access Memory. Random tu kan rawak. So dia simpan semua secara rawak. Kita punya software ke, kalau kita buka Google, dia akan jalan dengan slow. Tapi dia tak hang lah, cuma slow. Itulah problem dia. So next, SSD. Kalau kita upgrade SSD, kesan dia masa untuk akses data lebih cepat. Kalau kita selama ni, kalau kita buka Google, tunggu lebih kurang 40 saat baru dia run lah. Yang kedua pula, masa yang diperlukan untuk pindah data, file lebih cepat. Kalau kita nak transfer data kepada external hard disk ataupun pendrive, dia akan lebih cepat sikit. Lebih cepat. Saya punya sikit tu, memang lebih cepat. Lepas tu yang ketiga, bunyi dia lebih senyap. Sebab apa? Kalau HDD, dia ada bunyi sebab dia punya piring tu, dia pusing, memang terdengar lah. Kalau SSD, dia tak ada piring, dia semua chip. Sebab tu, dia tak ada bunyi langsung. Bukan tak ada bunyi lah, ada bunyi sikit-sikit lah. Lepas tu ringan, of course memang ringan sebab dia tak ada piring tu, yang membuatkan dia punya tu lebih berat. Yang ketiga ni penting. Cepat yang kelima, cepat dan lancar semasa membuka fail dan program. So, berbalik kepada kita punya point, yang manakah pilihan kita yang perlu kita buat kalau kita nak upgrade RAM, kalau kita nak upgrade laptop. Sama ada RAM dahulu ataupun SSD dahulu. Yang mana pilihan kita? So, kat sini nanti kita, daripada sebelum ni, saya harap penonton semua tahulah RAM tu kalau kita upgrade kesan dia apa, SSD kalau kita upgrade kesan dia apa. Bukan upgrade lah, kalau HDD kepada SSD kalau kita tukar. So yang manakah pilihan kita? Pilihan semua berada di tangan kita, tak siapa boleh halang. Yang lain hanya membantu untuk bagi nasihat, upgrade dulu. So inilah, kalau kita nak upgrade RAM, pastikan apa yang kita nak tu. Kalau kita nak run 3 hingga 4 software atau Windows dalam satu masa, mungkin pilihan kita memang tepat untuk kita upgrade RAM. Tapi kalau kita punya laptop performance dia laju, pantas, kita perlu upgrade SSD. Kalau kita nak laju kita punya laptop, kita upgrade RAM, memang tak jadi apa. Sama je. Cuma dia boleh run 2 hingga lebih daripada 3 Windows lah. Itu RAM lah. Kalau SSD, dia mempercepatkan masa.
Poin yang pertama, kalau nak sesuatu file program itu diakses dengan cepat, memang kita perlu upgrade RAM. Upgrade RAM pula, upgrade SSD. Poin kedua pula, kalau nak boot up laptop, PC kurang daripada 10 saat, memang SSD lah. So saya buat poin ni sebab saya berpengalaman sendiri. Sebelum dan selepas saya upgrade laptop lah. Saya upgrade, tak lain tak bukan di Fish & Go juga. Sebelum saya berada di Fish & Go, sebelum laptop saya upgrade SSD, laptop memang slow. Nak boot up tu seminit hingga ke 2 minit baru dapat saya access password saya lah. Maksudnya password tu dah enter, tunggu lagi lebih kurang 15 saat baru dia masuk Windows. So memang sangat penting untuk poin yang ketiga ni, jimatkan masa. Bagi siapa-siapa yang busy, sibuk dengan kerja tu, memerlukan kerja tu dihantar dan apa bos nak hantar kat bos tu dengan masa yang cepat, masa yang ditetapkan yang betul, memang pilihan kita memang kena SSD lah. So poin yang untuk kita upgrade SSD, pastikan kita nak laptop kita laju, okey, kita kena tukar SSD. Kalau kita nak RAM banyak S, tak kisah lambat ke, RAM lah kita punya pilihan kita. Tapi kalau kita punya laptop tu performance kebabum super duper performance dia, ini saya punya bahasa lah. Kita nak performance dia memang mantap, kita upgrade dua-dua lah. Upgrade RAM, upgrade SSD. Kalau dia bergantung kepada bajet kita juga kalau kita nak upgrade ni. Kalau upgrade kita bawah tu ada bawah 300, mungkin kita upgrade RAM dahululah. Tapi kalau bawah 300 ada juga SSD macam 120GB 120GB SSD, harga dia baru 100 berapa entah, saya pun lupa. Kalau kita nak performance laptop kita laju dengan bawah kita punya bajet 300, SSD pilihan utama. RAM mungkin sebulan 2 bulan lepas tu baru kita upgrade RAM pula. So pilihan mana yang kita perlu awalkan ialah bergantung kepada kita punya masalah utama kita. Kalau masalah utama kita untuk kita run laptop kita software banyak-banyak, lambat pun tak lambat tak apalah, yang penting dapat run banyak-banyak. So RAM tu lah pilihan utama kita kalau kita nak upgrade. Tapi kalau kita nak laptop kita laju, performance dia mantap tip-top, SSD lah. Sebab apa? Dia akan menyempatkan masa kita. So saya harap live saya kali ini dapat menjawab semua persoalan-persoalan nak upgrade yang mana dahulu. Sebelum saya meninggalkan live saya boleh penonton semua boleh memberi soalan-soalan di ruang komen dalam masa 2 hingga 3 minit. Kalau tak ada, saya off-kan lah. So saya masih menunggu mana-mana penonton yang ada nak bagi soalan. Kalau rasa dengan live saya ni, dengan menonton live saya ni dah terjawab, kita punya pilihan yang mana untuk upgrade, yang perlu kita dahulukan, saya minta like kalau dah terjawab. Kalau masih belum terjawab lagi, saya rasa kena tonton video ni banyak kali kot. Okey, 2 minit lagi. Okey, nampaknya macam tak ada soalan. So, sampai di sini sajalah saya punya live. Saya harap sedikit sebanyak dapatlah membantu masalah penonton sekalian dalam nak upgrade laptop ni. Pilihan mana yang perlu kita dahulukan. Kami di Fish & Go hanya mampu memberi nasihat kepada penonton-penonton, kepada pelanggan kalau diorang nak upgrade RAM ataupun SSD. Di Fish & Go pun ada juga jual RAM dan SSD.
Ah, so masa mencubai kita. Oh, clear tuan, tak ada soalan. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. So sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So selamat puasa semua. Jadikan puasa kali ni puasa yang paling terbaik, paling tip top daripada puasa-puasa kita yang sebelum ni. Pastikan penuh kita punya puasa tahun ni. Sebab apa PKP? Pastikan penuh kita punya puasa. PKP kita berkurung. Harap kita pun mampulah bertahan. Okey. Sekian semua. Terima kasih.